RTM terus unggul. Yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 19 April, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Faratul Asyati Osman. Saksikan paparan utama malam ini. Pusat Data Serantau Microsoft bakal wujudkan 19,000 peluang pekerjaan. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 bermula. Lebih 9,000 individu disuntik hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pusat Data Serantau pertama di Malaysia akan ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan awan diyakini dengan tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penubuhan pusat data oleh Microsoft Corporation itu akan mewujudkan 19,000 peluang pekerjaan termasuk 4,000 yang berkaitan teknologi maklumat IT. I'm delighted to welcome Microsoft's long-term commitment to be with Malaysia or bersama Malaysia in empowering Malaysia's inclusive digital economy. Under the Bersama Malaysia initiative, which amounts to at least $1 billion or 4 billion Malaysian ringgit over the next 5 years, this plan will include firstly, to establish its first data center region in Malaysia, effectively consisting multiple data centers to manage data from various countries. Tan Sri Muhyiddin melancarkan inisiatif Microsoft bersama Malaysia di Putrajaya. Menurut Perbadanan Data Antarabangsa, hasil pelaburan Pusat Data Serantau akan memberi kesan berganda. Ia bakal menjana RM28.30 hasil pendapatan ekosistem awan tempatan bagi setiap RM4.20 daripada pendapatan awan Microsoft Malaysia menjelang 2024. Jelas Tan Sri Muhyiddin lagi, bagi memanfaatkan data raya, Malaysia memerlukan tulang belakang bukan sahaja dari segi penyambungan dan penyimpanan data, tetapi juga modal insan yang dilengkapkan dengan kemahiran sains data. Perdana Menteri turut mengalu-alukan perkongsian awam swasta yang dibentuk Microsoft dan rakan kongsinya, termasuk unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia Mampu, Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF, Petronas, Celcom dan Grab. Di bawah perkongsian tersebut, ia akan membantu meningkatkan kemahiran hingga 1 juta rakyat Malaysia pada akhir tahun 2023. Dalam sidang medianya, Pengarah Urusan Microsoft Malaysia, K. Rahman berkata, pihaknya akan terus menyokong aspirasi My Digital Negara selain memerkasa perniagaan untuk membina ketahanan digital. Penubuhan pusat data serantau di negara ini akan menyediakan capaian kemudahan awan Microsoft serba lengkap meliputi Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamic 365 dan Power Platform. The Azure is an infrastructure as a service and also as a platform as a service, whereas the M365 is our collaboration platform, so emails and collaboration platform for people to be able to work anywhere from everywhere. The third is Dynamics 365, which is a business application that covers ERP and CRM, everything on the cloud. And the fourth, the Power Platform, is the low-code, no-code capabilities so that citizen developers, people can actually develop applications without real deep coding experience. Tambahnya, kerjasama awam swasta merupakan faktor pendorong penting untuk memacu ekonomi digital. Pihaknya juga akan membentuk My Digital Alliance Leadership Council untuk mengemukakan cadangan merangka dasar pengkomputeran awan pertama dan asli digital. Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif merangkap Presiden Microsoft Global Sales, Jean-Philippe Couture berkata, pengumuman tersebut merupakan kejayaan besar syarikat berkenaan sepanjang 28 tahun beroperasi di negara ini.
9 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan memulakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan hari ini. Negeri terlibat ialah Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, 9,916 individu sebahagiannya penerima dalam fasa kedua dijadual mendapatkan vaksin sepanjang hari ini. Mereka terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU dan golongan berisiko tinggi yang memiliki sejarah penyakit kronik. 30 pusat pemberian vaksin PPV tambahan bukan kesihatan turut dibuka. Dewan 2020 di Perlis mencatatkan kumpulan terbesar divaksinasi iaitu 924 orang. Sehingga akhir bulan April kita akan memberi janji temu kepada golongan tersebut. Setakat hari ini jangkaan kita 110,000 tetapi ini akan meningkat berdasarkan kepada bekalan vaksin yang bakal kita terima. Khairi memaklumkannya pada sidang media di Putrajaya. Setakat ini 1.43 juta warga emas sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. OKU pula 136,798 manakala individu berisiko tinggi mencecah 2 juta orang. Jumlah itu dijangka meningkat sebaik bekalan vaksin tambahan diterima selain program kesedaran dan galakan pendaftaran vaksin dilaksana secara berterusan oleh kementerian berkaitan. Pasangan suami isteri yang layak menerima vaksin COVID-19 pada fasa kedua boleh memohon untuk mendapatkan vaksin pada tarikh, waktu dan lokasi yang sama. Khairi berkata permohonan kemaskini janji temu boleh dibuat menerusi talian 1-800-888-828. Mereka boleh memanggil hotline kita untuk memohon supaya janji temu bagi suami dan isteri dalam fasa 2 ataupun tanggungan dengan individu yang lain yang layak untuk terima pada fasa 2 diberikan pada tarikh dan masa yang sama untuk memudahkan mereka pergi ke pusat pemberian vaksinasi. Individu yang gagal hadir mendapatkan vaksin pada tarikh ditetapkan akan diberikan butiran janji temu baharu pada hari berikutnya. Khairi turut memaklumkan kira-kira 500,000 guru sekolah kerajaan dan swasta di seluruh negara akan diberi keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 pada fasa kedua program imunisasi. Keputusan dibuat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 mengambil kira risiko penularan dan kes jangkitan di sekolah. Bagaimanapun pemberian kepada guru tertakluk kepada bekalan vaksin COVID-19. Bila kita ada kemampuan, kita akan mula menyelaraikan guru dalam fasa 2. Sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang buat line listing ataupun sedang kumpulkan senarai guru-guru swasta dan juga guru-guru di dalam sekolah-sekolah kerajaan untuk kita masukkan ke dalam sistem supaya dapat janji temu dalam fasa 2. Setakat ini, seramai 11,902 daripada 54,537 guru yang menghidap penyakit kronik sudah menerima suntikan dos pertama pada fasa pertama program imunisasi. Bakinya 42,635 orang akan menerima suntikan dos kedua vaksin pada fasa kedua. Pada sidang media itu juga, Khairi menolak dakwaan kononnya Malaysia bertindak perlahan atau lambat dalam urusan pemberian vaksin COVID-19. Buktinya 1.14 juta dos telah diberikan kepada individu layak daripada keseluruhan 1.55 juta bekalan yang diterima setakat ini. Sehingga kini 701,812 individu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Manakala 443,029 individu lagi selesai melengkapkan 2 dos.
Dan kalau kita melihat kepada kadar vaksinasi Malaysia, terutamanya kalau kita ambil contoh berbanding dengan negara-negara ASEAN, kita hanya didahului oleh Singapura dan Indonesia dan Cambodia. Yang lain semua, Filipina, Thailand, semua belakang kita. Jadi nak kata kesimpulan kita lembab dan sebagainya, ya saya faham kebesaran rakyat yang sudah daftar masih lagi menunggu, tetapi kita cakap daripada dulu, apabila kita daftar, kita kena tunggu fasa yang kita terlibat. Malaysia akan menyediakan pelan jangka panjang bagi menghadapi kemungkinan dos ketiga vaksin COVID-19 diperlukan pada masa depan. Bagaimanapun, menurut Khairi, setakat ini belum ada sebarang data klinikal mengenai keperluan dos ketiga. Kita tidak ada apa-apa data lagi berkenaan dengan keperluan untuk ada dos yang ketiga. Namun walaupun Kementerian Kesihatan dan juga CITF, JKJB, kita akan merancang untuk jangka masa panjang. Ada kemungkinan mungkin vaksin ini diperlukan untuk tahun-tahun akan datang. Kita belum tahu lagi. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Pfizer, Albert Bourla, mengenai kemungkinan dos ketiga diperlukan dalam tempoh setahun. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan Malaysia akan menerima tambahan 177,840 dos vaksin Pfizer secara berperingkat menerusi 3 siri penghantaran bulan ini. Bulan depan, 1.03 juta dos vaksin lagi akan diterima. Turut dijangka tiba pada Mei, 500,000 dos vaksin Sinovac keluaran China. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan hanya 9 daripada 272,019 petugas barisan hadapan yang selesai melengkapkan dos kedua vaksin dijangkiti COVID-19. Ini bermakna kadar kebolehjangkitan dalam kalangan petugas barisan hadapan yang sudah menerima 2 suntikan penuh vaksin hanya sekitar 0.003%. And from what I know, Dr. Aram can confirm, out of these 9 cases, none of them have severe or even mild symptoms. They just tested positive for COVID-19, which means the vaccine works. Kes baharu COVID-19 di Malaysia, 2,078 terus mengatasi kes sembuh 1,402. Sekaligus menyaksikan kes aktif meningkat kepada 20,522. 8 kematian baru direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan 1,386. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri. Empat 14 lagi kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan 7 negeri iaitu Kelantan, Sabah, Johor, Kedah, Sarawak, Perak dan Selangor. 6 daripadanya melibatkan kluster pendidikan termasuk 1 kluster sekolah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media menyebut Sarawak mencatat 3 kluster baharu iaitu Sungai Duan, Sungai Pasin dan Sungai Selitut. Johor turut merekodkan 3 kluster baharu iaitu Jalan Cahaya Baru, Cyber Park dan Jalan Medan Alif. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu hari ini melibatkan 63 kluster. Kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi melibatkan kluster Sungai Duan 62 kes, kluster Kampung Domis 55 kes dan kluster Jalan Sulah 42 kes. Jumlah kes positif COVID-19 meningkat 45% minggu lalu berbanding minggu sebelumnya. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, 13,742 kes positif COVID-19 atau puratanya 1,963 kes sehari dilaporkan sejak 11 April hingga semalam. Manakala 9,507 kes keseluruhan direkodkan selama seminggu bermula 4 April lalu. Jelas beliau, peningkatan kes harian positif COVID-19 sebenarnya telah dikesan sejak 3 minggu lalu.
Untuk kes aktif 19,094 COVID-19 aktif kes pada 17 April yang lalu yang telah merepresent 5.1% daripada total cumulative case direkodkan di Malaysia, dan 17,096 average active case reported pada minggu 15. Ini menunjukkan bahawa 18% peningkatan average active case dari minggu 14 ke minggu 15. Untuk itu 352,365 cases telah pun sembuh. Dia telah menjadikan 94.5% total cumulative case sembuh. 49 kematian akibat COVID-19 dilaporkan minggu lalu, meningkat 3.71% berbanding minggu sebelumnya. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Putrajaya. Bank Rakyat tawar hadiah menarik menerusi kempen Jalinan Lebaran. Paparannya seketika nanti. Sempena Ramadan dan menjelang Aidilfitri kali ini, para pelanggan Bank Rakyat berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik bernilai lebih RM300,000 mulai hari ini. Peluang memenangi hadiah menerusi kempen Jalinan Lebaran itu ditawarkan sehingga 30 Jun depan. Justru Ketua Pegawai Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat, Nizam Sani, menyuruh orang ramai menyertai kempen langganan beberapa produk. Jadi ini melibatkan 5 produk. Antaranya kita punya Arahnu, pembiayaan peribadi, pembiayaan kenderaan, kita punya PKS dengan kredit card. So kita ada 5 produk ni yang ada kempen sedang berjalan. Kita juga ada daily deals kita daripada kredit card. Semua merchant-merchant mendapatkan diskaun menggunakan kredit card. So itu untuk Ramadan dan Raya untuk tahun ini, insya-Allah. 30 pemenang bertuah akan menerima hadiah menarik meliputi pulangan tunai keseluruhan bernilai RM180,000. Selain itu, 10 pelanggan produk pembiayaan mikro koperasi berpeluang memenangi pakej penjenamaan produk RM10,000. Pelanggan kad kredit iBank Rakyat pula hanya perlu melakukan transaksi minimum RM250 dalam satu risit di mana-mana 50 rakan dagang terpilih untuk menikmati diskaun menarik. Nizam Sani menyatakannya ketika menyantuni barisan hadapan warga berita ehwal semasa di Wisma Berita Angkasa Puri. Ini tahun ke-8 Bank Rakyat dan RTM menjalin hubungan korporat dan pemasaran. Syarikat Induk Bank Islam Malaysia Berhad BIMB Holdings Berhad bersedia menyelesaikan penstrukturan semulanya menjelang Ogos ini. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Muhammad Muazzam Muhammad menjelaskan pihaknya akan berkongsi perincian mengenai rancangan pasca penstrukturan tersebut Rabu ini. What we will do, we will give a bit of an update on the restructuring status for BIMB Holdings Group and Bank Islam Malaysia Berhad, and also we will share post restructuring, what does it mean, so what is the way forward for the bank for the next 5 years. BIMB Holdings kini dalam proses penstrukturan semula yang akan menyaksikan Bank Islam mengambil alih status penyenaraiannya di pasaran utama. Selasa lalu, kumpulan itu mengumumkan rancangan untuk menerbitkan 222.22 juta saham baru. Langkah penempatan saham itu disasar menjana lebih 795 juta ringgit. Lembaga Tabung Haji TH merupakan pemegang saham terbesar BIMB Holdings, diikuti KWSP, PNB, Yayasan Pelaburan Bumiputra dan KWAP. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC komited untuk melahirkan lebih ramai pakar dalam industri drone. Ia berikutan keperluan yang semakin meningkat dalam bidang tersebut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Nur Halim Yunus, buat permulaan pihaknya menjalin kerjasama strategik dengan SG Academy dalam pembangunan kapasiti, latihan dan pembangunan teknologi drone. Keperluan bakat mahir dalam bidang tersebut kini semakin meluas meliputi perkhidmatan penghantaran, pertanian dan penyelenggaraan bangunan tinggi.
Dari segi kerjasama, MTDC seperti saya sebut tadi telah menandatangani kerjasama dengan beberapa agensi dan juga DFI, Developmental Financial Institution, dan kita berharap dengan kerjasama ini kita akan dapat meningkatkan jumlah kepakaran yang akan dilatih untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan di dalam industri ini. Kita telah berjaya melaksanakan dengan 10 bakat dalam dari segi certified drone operation, maintenance and repair. Dalam jangka masa yang terdekat kita akan bangunkan 10 lagi bakat, dan dalam masa sebelum akhir tahun ni kita melihat at least about 50 tenaga bakat mahir yang akan dilahirkan dalam bidang drone. Setakat bukan itu sahaja, kami telah mula mengenal pasti peluang pekerjaan atau peluang penjana pendapatan mereka melalui Drone Gig portal yang kita lancarkan. Datuk Nur Halim dan Datuk Seri Ganes sebelum itu menandatangani perjanjian persefahaman antara MTDC dan SG Academy. Pada majlis sama, 10 peserta dari Institut Kemahiran Baitul Mal turut menerima sijil selepas menamatkan latihan drone di bawah SG Academy. Projek kediaman Perbadanan Prima Malaysia Prima yang terbengkalai sebelum ini akan diteruskan semula. Jelas pengerusinya, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, tiada keperluan untuk membatalkan projek itu memandangkan ianya berdaya maju dan boleh dijual segera. Mungkin ada 2 kes yang kawasan itu tidak berapa strategik, tetapi dia tidak melibatkan keseluruhan daripada Prima. Contohnya macam Brickfield, saya percaya Brickfield kita tahu bahawa dalam masa seminggu jualan sudah memenuhi matlamat dalam masa seminggu, sebab di situ memang permintaannya yang tinggi. Kawasan perumahan begini untuk membolehkan kita dapat penjualan, tapi kita Sebahagian projek itu dibina di kawasan tanah berharga tinggi dan dijual pada harga mampu milik. Ia fokus dalam meningkatkan keupayaan golongan M40 untuk memiliki rumah pertama mereka. Setakat bulan Mac 2021, 23,101 unit telah berjaya disiapkan dengan lebih 50% daripadanya terjual. Suami tolak isteri dari tingkat 18 kondominium berdepan hukuman mati. Paparan penuh seketika nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di Mukim Endau dan Mukim Teriang, Mersing, Johor berkuat kuasa esok hingga 3 Mei. Ini berikutan penularan kes kluster kampung air batang di kedua-dua lokaliti berkenaan. Pada masa sama, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Murni C, Nabawan, Sabah akan ditamatkan esok. Berdasarkan kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKP terpaksa dilaksanakan di Mukim Endau dan Mukim Teriang berikutan 69 kes positif direkodkan. Pelaksanaan PKP di kedua-dua lokaliti tersebut berikutan masih terdapat kes baharu di Kesan walaupun telah melebihi 2 tempoh inkubasi serta mengelak penularan ke lokaliti lain. Manakala PKPD di Kampung Murni C, Nabawan ditamatkan berikutan penurunan kes selain kluster yang terkawal dengan kes terakhir direkodkan pada 13 April lalu. Seorang tukang masak dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Georgetown atas pertuduhan membunuh isterinya dengan menolak mangsa jatuh dari pangsapuri pada 10 April lepas. Danish Xavier, 34 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Jamaliah Abdul Manap. Tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Danish didakwa membunuh isterinya S. Primila, 35 tahun, dengan menolak mangsa jatuh dari tingkat 18 di kondominium Bukit Awana, Jalan Bukit Kukus, Air Hitam pada kira-kira 12.30 malam 10 April lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 26 Jun ini untuk sebutan semula kes.
Di Mahkamah Session Johor Bahru, sebuah syarikat kontraktor perkhidmatan kutipan sisa binaan dan 4 individu mengaku bersalah melonggokkan sisa pepejal pembinaan dan perindustrian secara haram antara Julai dan Oktober tahun lepas. Bagi kesalahan itu, mereka didenda antara RM12,000 dan RM20,000. Syarikat Sama Mahir Sdn Bhd yang diwakili pengarahnya Tan Chi Siong serta 4 lelaki iaitu Nordin Abdul Said, Teh Chiao Huai, Chong Wei Lun dan Chen Wei Juan membuat pengakuan bersalah di hadapan Hakim Ahmad Fuad Uthman. Hakim turut menetapkan keempat-empat mereka di penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mengikut kertas pertuduhan, Sama Mahir Sdn Bhd didakwa melonggokkan sisa pepejal perindustrian di tanah kerajaan di Mukim Plentong pada 1 September lepas. Nordin yang merupakan pemandu lori pula didakwa melonggokkan sisa pepejal pembinaan di Mukim Sungai Tiram pada 14 Julai. Manakala Teh Chiao Huai yang merupakan pengurus syarikat didakwa melonggokkan sisa pepejal perindustrian di Mukim Tebrau pada 4 Ogos. Seorang lagi tertuduh, Chong Wei Lun, pemandu lori, didakwa melonggokkan sisa pembinaan di Kampung Plentong Baru pada 7 September. Sementara pengarah syarikat, Chen Wei Juan, didakwa melakukan perbuatan sama di Kampung Plentong Baru pada 12 Oktober. Baik, seterusnya kita akan bersama rakan penyampai dalam segmen sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Harimau Malaya lega terima vaksin. Restoran hebat di Imola, Quadrado sukar dikejar di Portimao. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Individu dan pasukan yang mewakili negara ke kejohanan antarabangsa dibenar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Penyeras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, pemberian vaksinasi tersebut atas kapasiti kepentingan negara. Dan kalau kita tengok amalan di negara-negara lain pun sama juga, ya. Saya tengok di New Zealand mereka telah membenarkan atlet-atlet mereka yang akan mewakili New Zealand di Tamasya Olimpik untuk mendapat vaksin awal atas sebab national significance. Kita di Malaysia pun mengamalkan pendekatan yang sama. Sebab itu baru-baru ni ada gambar-gambar atlet kita mendapat vaksin sebab mereka bukan hanya akan mewakili negara kita di Tamasya Olimpik tetapi ada yang masih lagi melalui fasa kelayakan. Menurutnya, kes beberapa pemain badminton negara yang dijangkiti COVID-19 selepas mintai pertandingan di luar negara juga antara faktor keputusan itu dibuat. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin mendahului senarai penerima suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya hari ini. Ia diikuti Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dan Ketua Pasukan Muhammad Aidil Zafran Abdul Razak serta 78 orang individu terdiri daripada pemain dan pegawai skuad bola sepak kebangsaan. Datuk Hamidin memberitahu ia sedikit sebanyak melegakan pemain dan pegawai FAM menjelang pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Emirat Arab Bersatu UAE pada bulan Jun depan. Semua perlu untuk mendapatkan vaksin ni. Jadi sudah tentu seperti pemain-pemain pegawai yang akan pergi ke luar negara akan lebih berada dalam keyakinan lebih tinggi bila ada vaksin. Tapi semua pihak perlu mendapatkan vaksin ni. Jadi saya kira elok untuk pasukan itu berdapat seperti macam mana pasukan Olimpian yang telah pun dapat pada seminggu 2 minggu lepas. Jadi saya kira good moral untuk pemain dengan pegawai. Beliau turut menyatakan perhargaan kepada kementerian yang membantu mempercepatkan proses untuk mendapatkan suntikan mengikut jadual yang ditetapkan. Skuad Harimau Malaya akan menerima suntikan dos kedua pada 10 Mei depan sebelum berlepas ke UAE pada 20 Mei nanti.
Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Tang Cheng Ho turut menyifatkan program vaksinasi hari ini dapat mengurangkan sedikit kebimbangan para pemain dan barisan kejurulatihan serta dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada latihan. Vaksin memang memberi faedah lah kepada kita supaya apabila tim travel nanti kita tak rasa risau dan kita dari segi kesihatan dan keselamatan tu at least kita tak rasa takut-takut atau was-was lah. Dan of course tim yang penting tim akan fokus tentang persediaan kempen kelaikan Piala Dunia nantilah. Harapan sama turut dikongsi ketua pasukan yang turut berpendapat ia baik bagi pasukan secara keseluruhannya. InsyaAllah dengan vaksin yang telah diberikan ni, kami dan rakan-rakan pemain harap tidak ada rasa ragu-ragu ataupun tidak takut lagi dengan COVID-19 lah. So kita free daripada pemikiran dan kita boleh fokus untuk game yang akan datang. Malaysia akan menentang tuan rumah UAE pada 3 Jun sebelum berdepan Vietnam pada 11 Jun dan Thailand pada 15 Jun dalam perebutan gelaran juara kumpulan G untuk memburu slot automatik ke pusingan akhir Piala Asia 2023 sekaligus mara ke pusingan ketiga kelaikan Piala Dunia 2022. Sebelum itu, Harimau Malaya dijangka akan menghadapi 2 aksi persahabatan menentang Kuwait pada 23 Mei sebelum menentang pasukan kebangsaan Bahrain pada 28 Mei. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di RTM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Kita balik pula ke perkembangan berita seterusnya. Atlet perahu layar negara Khairul Nizam Muhammad Afendi mendapat suntikan semangat sebelum Ketemasya Olimpik Tokyo Julai depan apabila menerima tajuan pakaian berteknologi tinggi terkini khas untuk digunakan ketika saingan nanti. Kajian kain yang telah dibuat di Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRIKE pada Ogos 2020 telah mengenal pasti 10 jenis fabrik yang digunakan dalam menghasilkan pakaian pelayaran untuk Khairul Nizam ini. Menurut pengarah Pusat Sukan UiTM, Mustaza Ahmad, projek ini merupakan satu inisiatif Pusat Sukan UiTM di bawah program Olympic Dream UiTM. Selain Khairul Nizam, seorang lagi atlet perahu layar negara, Juni Karimah, juga akan menerima sampel kedua pakaian pelayaran ini. Kalau kita lihat di belakang ni, Nizam banyak duduk kan, jadi dia gerak-gerak, jadi dia satu kain yang sesuai untuk beliau lah, supaya selesa duduk dia kata 4-5 jam. Kalau duduk, kalau metode yang tak bagus mungkin pun tidak mendatangkan keselesaan dengan dia kan. Bila ditemui selepas majlis serah sampel kedua pakaian pelayaran kepada Khairul Nizam di Putrajaya. Sementara itu, bagi atlet perahu layar negara Khairul Nizam Muhammad Afendi, beliau berharap persalinan berkualiti tinggi ini dapat memberi kesesaan buatnya ketika beraksi di Tokyo nanti. Dehydrated masa tu, dan sebab yang masa saya pergi tu saya dehydrated teruk sangat, and then lost weight banyak sangat, so kita tak nak benda terjadi juga. So kita nak try untuk tak tahu benda ni ada tak. Bila saya turun laut tu, dia manage tu bagi badan saya sejuk dan kurangkan peluh keluar daripada badan. So masa belayar tu kita nak terlalu dehydrated masa belayar tu kan. Persekutuan Bola Baling Malaysia MEHF optimis mampu untuk menyelesaikan kemelut hutang tertunggak yang membelenggu persatuan itu sehingga digugurkan daripada menjadi ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Jelas Presiden MEHF Bandar Ahmad, pihaknya telah pun mengemukakan rayuan kepada MOM selain akan berjumpa dengan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan. Tambah pandak, pihaknya akan cuba menyelesaikan masalah berkenaan secepat mungkin memandangkan kemelut mampu memberi kesan kepada pembangunan sukan bola baling tanah air. Terbaru persatuan turut digantung daripada Persekutuan Bola Baling Asia selain tidak dibenarkan menyertai Kongres Dunia di Turki tahun ini. MOM ni, OCM ni dapat menerima rayuan kami dan kita dah hantar surat rayuan untuk berbincang balik supaya dapat diterima. Saya dimaklumkan mungkin pada tahun ini ada pemilihan OCM dan bagi pihak Persatuan Bola Baling Malaysia juga sedang berurusan dengan pihak menteri untuk berjumpa dengan pihak menteri untuk membantu menyelesaikan kemelut yang kami hadapi selama ini.
Pandat ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada bekas pemain bola baling kebangsaan Kemli Ngah yang menghidapi kanser tahap 4 di Gombak. Sumbangan berjumlah RM5,000 ini adalah sebahagian daripada kos RM40,000 yang diperlukan Kemli bagi rawatan kemoterapinya. Saingan Liga Super Malaysia 2021, PJ City dan Penang FC terlepas peluang untuk memperbaiki kedudukan dalam carta Liga selepas terikat sama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Kelana Jaya. Sementara itu, Melaka United FC hambar di laman sendiri. Tuan rumah PJ City FC terlebih dahulu membuka tirai jaringan apabila Ruben Tiran Van Gadisen menyudahkan umpanan Mahalija Suli pada minit ke-38. Bagaimanapun, skuad kendalian Thomas Ruha berjaya menyamakan kedudukan 2 minit melalui tandukan Casagrande di babak kedua. Kedudukan satu sama ini kekal sehingga tamat perlawanan. Selepas 9 aksi, tuan rumah PJ City di posisi ke-7 dengan 11 mata, manakala Penang kekal di tangga ke-4 dengan 16 mata. Selepas ini, PJ City akan bertemu UiTM FC, manakala Penang FC bakal berhadapan Sri Pahang di Stadium Bandaraya. Dalam satu lagi perlawanan, Melaka United FC tidak bermain di laman sendiri selepas tewas 2-3 kepada Selangor FC di Stadium Hang Jebat. Tuan rumah terlebih dahulu memperoleh jaringan menerusi sepakan penalti yang mudah disudahkan Stephen Nicolik sebelum babak pertama tamat. Ifadayu Olusegun menyamakan kedudukan buat skuad Gergasi Merah pada minit ke-51 sebelum skuad kendalian Zainal Abidin Hassan kembali di hadapan menerusi jaringan Ahmad Syamin Yahya pada minit ke-58. Namun Ifadayu sekali lagi menyamakan kedudukan pada minit ke-71 sebelum Muhammad Syahmi Syafari meledak gol kemenangan Selangor FC pada minit ke-88. Dalam saingan Liga Premier yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan FC berjaya menundukkan Kelantan FC 2-1 dan perlawanan di Stadium Ceras pula menyaksikan Selangor FC 2 diikat Kuching FC. Babak pertama berakhir dengan tuan rumah mendahului 1-0. Memasuki separuh masa kedua, Kelantan FC memperkemaskan permainan dan usaha itu berjaya membuahkan hasil apabila Mario Aquas menjadikan gol penyamaan pada minit ke-54. Zakwan Adha sekali lagi muncul viral NSFC apabila sepakan lencong dari jarak 25 meter menejah gawang lawan pada minit ke-69. Usaha anak buah Marco Ragini untuk mendapatkan gol penyamaan bagi mengikat Negeri Sembilan FC dan sekurang-kurangnya meraih satu mata tidak kesampaian. Sehingga wisi penamat dibunyikan, kedudukan kekal Negeri Sembilan FC 2, Kelantan FC 1. Di Stadium Kuala Lumpur Ceras pula perlawanan Selangor FC 2 dengan Kuching City FC berakhir terikat 1-1. Skuad kendalian Ifran Bakti itu membuka tirai jaringan pada minit ke-24 menerusi Muhammad Alif Hassan untuk membolehkan pasukan pelawat mendahului 1-0. Bersambung babak kedua, Selangor FC 2 berhasil mendapatkan gol penyamaan apabila pemain lain Joseph Kalanti tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-53. Aksi seperti itu banyak berlega di tengah padang dan kedudukan kekal 1-1 hingga tamat perlawanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada malam ini berlaku melibatkan kebanyakan kawasan-kawasan sekitar utara Semenanjung yang turut meliputi kawasan pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan semua kawasan yang mengalami cuaca hujan lebat ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Berbeza pula keadaannya bagi negeri Sabah apabila cuaca dilihat cerah bagi kebanyakan kawasan di sekitar negeri berkenaan dengan hujan pada malam ini hanya berlaku di sekitar bahagian Sandakan. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri berkenaan, khususnya di sekitar bahagian Kapit. Dan cuaca hujan lebat bagi negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk keesokan paginya. Dijangkakan keadaan cuaca hujan akan berlaku pada awal pagi nanti di sepanjang kawasan pesisir pantai barat Semenanjung melibatkan negeri-negeri seperti Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor sehinggalah ke timur negeri Johor.
Berbeza keadaannya bagi negeri Sabah dan Sarawak apabila cuaca dijangka cerah pada pagi esok bagi kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memandang serius dakwaan kenaikan harga ayam seperti yang tular menerusi media sosial. Susulan laporan itu, KPDN HEP melakukan pemantauan terhadap 53 premis di Pasar Datuk Keramat. Ikuti laporan Syazwani Samsu yang turut meninjau kadar harga yang dikenakan peniaga di lokasi tersebut. Tren kenaikan harga ayam terus menghantui peniaga dan tidak terkecuali peniaga di Pasar Datuk Keramat ini. Alasan yang sama diberikan oleh pihak pembekal harga makanan ayam meningkat. Ini keluhan peniaga yang ditemui. Permintaan pelanggan memang kuranglah sebab ayam mahal. Ayam mahal, permintaan memang kurang, tidak macam biasa sebelum ni lah. Jadi harga sekarang macam tu lah saya jual. RM88 hingga RM9. Turut mengalami peningkatan harga beberapa barangan keperluan lain termasuk daging import dan sayur kacang panjang. Jadi buat masa ini kita masih dalam perundingan seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri kami semalam dalam kenyataan akhbarnya. Masih lagi berunding dengan pihak-pihak pemborong, pengedar dan peniaga. Jadi kita harap kita akan dapat solusi terbaik by this week lah. Sebanyak 15 notis pengesahan maklumat barangan NPMB telah dikeluarkan kepada peniaga dalam pemeriksaan di Pasar Datuk Keramat. Sehingga semalam, pihak KPDN HEP KL telah menjalankan pemeriksaan terhadap 427 premis di bawah Ops Pantau 2021 khusus dilaksanakan bagi mengesan kenaikan harga dan mengekang aktiviti mencatut. Sebanyak 88 notis juga telah dikeluarkan terhadap peniaga yang meletakkan harga tinggi tanpa sebab kukuh. Syazwani Samsu, Berita RTM. Dalam pada itu, KPDN HEP akan berbincang dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi mengeluarkan permit import AP sekiranya kenaikan harga ayam gagal ditangani. Perbincangan akan dilakukan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rosul Wahid berkata, perkara itu akan dilaksanakan sekiranya penternak masih berdegil. Kalau ianya tak boleh, katakan dia memang kita lihat memang mereka itu berdegil dengan cuba untuk menanggut keruh, mengambil kesempatan, maka satu cadangan yang bagus yang boleh kita praktikkan dengan mengeluarkan AP. Sebab bila AP masuk, mana akan berlaku lambakan ayam. Ya, bila lambakan ayam, maknanya akan kembali kepada formula supply and demand. Bila ayam banyak, supply lebih, demand akan kurang, maka harga akan buah.
Datuk Rosul melakukan tinjauan harga ayam di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu. Beliau berkata KPDN HEP akan menetapkan harga shilling dalam masa terdekat membabitkan beberapa komoditi termasuk daging, telur dan minyak. Sehingga semalam, 42 notis telah dikeluarkan kepada pemborong, penternak dan pengeluar di seluruh negara bagi memantau pencatutan harga. Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi berhasrat mengkomersialkan teknologi sistem binaan berasaskan tanaman kenaf secara meluas di seluruh negara. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, teknologi dikenali Kenaf Building System KBS itu berpotensi tinggi kerana menjimatkan tenaga kerja dan tidak menjejaskan alam sekitar. Kerajaan kini sedang dalam fasa akhir perbincangan bagi projek pembangunan perumahan jangka panjang bernilai 6 bilion ringgit. Keperluan bahan kenaf bagi projek berkenaan dianggarkan sebanyak 2 juta tan dan memerlukan keluasan tanaman 20,000 hektar dalam tempoh 10 tahun. Pengembangan teknologi KBS turut memberikan kesan positif kepada alam sekitar kerana 1 hektar tanaman kenaf berupaya menyerap 20 tan karbon dioksida dan menyimpan 28 tan karbon dioksida pada setiap rumah berkeluasan 1,000 kaki persegi. Ketahanannya sangat luar biasa baik daripada apa yang ada. Yang penting ialah dia mesra alam, yang kemudian lebih ringan, kemudian lebih menyejukkan suasana persekitaran dan lebih cepat dari sudut pengurusan pembinaannya. Mula memasuki industri hiburan tanah air pada tahun 2007, sehingga kini bakat beliau belum pernah dipandang sepi. Bukan sahaja berjaya sebagai penghibur, Aris Ramli atau lebih dikenali sebagai Caprice antara anak seni yang berjaya dalam bidang keusahawanan menerusi perniagaan minyak wangi yang mampu membantu orang ramai menjana pendapatan. Ditemui di Ibu Pejabat Fleur di Bandar Baru Kelang, penyanyi rap berusia 32 tahun itu menjelaskan berkecimpung dalam bidang perniagaan bukan bermakna beliau sudah dingin dengan dunia nyanyian. Caprice perasan Caprice lagi rajin buat lagu sejak jual produk. Kalau sama-sama perasan, kalau produk founder ni dia akan cari artis, produk-produk lain akan cari artis, bayar artis untuk jual produk orang, untuk buat marketing. So Caprice fikir buat apa Caprice nak bayar artis, kita mana ada duit nak bayar artis. Sebab kita tak ada modal nak bayar artis, kita jadi artis balik. You know what I mean? So I started becoming more active in music sejak jual produk ni. Dalam sibuk menjalankan perniagaan, rupanya Caprice dalam diam telah melancarkan sebuah lagu khas Hari Raya berjudul Kau Hada. Lagu tersebut siap sepenuhnya hujung bulan lalu dan telah pun berada di semua platform digital mulai 9 April lalu. So the first song adalah nama dia, tajuk dia Kau Ada. Lagu tu is for Raya. Tajuk dia is all about life, dari susah senang. And then second song is called Laila featuring Nerfly. And then lagu tu is for kita punya launching product Fleur Inspired Perfume ni. Tu adalah lagu anthem di mana kita cabar industri perfume yang kita sudah muncul. Kita ada kat sini yang kita nak sangat tapau this industry. Seorang lelaki kurang upaya menjual produk pewangi rumah dan kenderaan menerusi aplikasi Shopee. Simpati dengan jumlah tontonan yang rendah, seorang pengguna media sosial mengajak orang ramai agar membeli produk OKU bernama Fu Chia Kiat itu. Kisahnya mendapat perhatian warga maya yang mula menyokong perniagaan insan istimewa ini. Berita ini mendapat 41.4 ribu ulang kicau di Twitter dan 35.4 ribu tanda suka. Baru-baru ini, seorang lelaki dengan nama Cabby.Lim meraih ratusan juta tontonan hanya selepas menunjukkan tutorial mengupas kulit pisang di TikTok.
awal rakaman itu menyaksikan seorang individu mengupas kulit pisang menggunakan pisau. Sebagai reaksi, Hebi membalas video tersebut dengan mengupas kulit buah tersebut hanya menggunakan tangan. Meskipun baru 4 hari dimuat naik, video itu sudah mendapat lebih 142 juta tontonan dengan 25 juta tanda suka. Kisah seterusnya berlaku di Indonesia. Seorang pemilik akaun TikTok berkongsi sebuah video lucu apabila seekor lembu berada di depan pintu biliknya ketika dia bangun untuk bersahur. Tidak tahu bagaimana kelibat haiwan itu boleh muncul, namun momen mengejutkan itu sempat dirakam. Video itu mendapat lebih 1 juta tontonan dan mendapat pelbagai reaksi warga maya di ruangan komen. Bila tiba sahaja Ramadan, resepi masakan selebriti media sosial Khairul Aming menjadi penantian ramai. Namun lain pula yang terjadi dengan individu ini yang dikenali sebagai Khatijah Jamaluddin. Resepi siakap steam limau yang mahu dicuba untuk juadah berbuka gagal. Ini kerana ikan yang ingin dimasak dimakan oleh 2 kucing kesayangannya. Rata-rata pengikut Instagram terhibur dengan perkongsian itu. Paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi 19 April. Kami, warga berita RTM, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang sudi menyantuni barisan hadapan pada bulan Ramadan ini, termasuk kami di Bilik Berita RTM. Dan untuk makluman anda, warna-warni Hari Raya Aidilfitri anjuran Kraft Tangan Malaysia sedang berlangsung sehingga 2 Mei ini di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Jalan Konley. Maklumat lanjut, layari www.krafttangan.gov.my. Masuk percuma. Dan pastikan anda mematuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.